Okey. Di sini tempat kita bermula. Point tempat kita bermula, target. Ni yang warna merah ni. Dan di merah sana tu tempat kita mengambil balik point yang kita dah setting di kompas tu. Dan yang berlekuk-lekuk tu, itu adalah sungai ataupun paya ataupun binaan bangunan itu, dan macam-macam lagi lah. Kita anggap itu sebagai halangan. Poin kita yang pertama adalah di sebelah sana. Kita akan setting ni berapa darjah di sana. Okey, yang pertama sekali kita boleh letak kompas ni di tempat yang rata, ataupun kita boleh letak di dada kita, gantung dan dada, dan letakkan di atas tapak tangan ni. Tapi untuk kita belajar paling asas, kita gunakan inilah permukaan yang rata ni. Okey, mula-mula kita setting dia. Arah tujuan kita adalah di sebelah sana. Arah tujuan kita ikut ni kompas kita. Okey, kita akan setting. Kita akan setting berapa darjah dia punya itu. Dia punya tempat tujuan yang ini. Dan tentukan warna merah ni masuk dalam home dia. Kita pusing. Kita masukkan dalam home dia. Okey. Tak masuk lagi ha. Okey. Arah tujuan dia. Okey, itu. Kita ikut penunjuk arah kompas ini. Okey, home dia warna merah dah masuk, dan dia punya itu berapa? 2, 4, 6, 8, 10. Kita anggap 8. Pasal satu tu 2. Satu garis tu 2, 4, 6, 8, 10. Makna dia yang tengah yang hitam tu. Makna berapa? 2, 4, 6, 8. Okey, 8. Dia punya bearing. 8 darjah. Okay, arah tujuan kita di sana adalah 8 darjah. Kita nak pergi di sana. Kita nak pergi di sana, di hadapan yang berlekuk-lekuk tu kita anggap sebagai sungai, parit ataupun apa saja halangan dia. Kita mungkin tak boleh berenang ataupun tak boleh menyeberang, ada bahaya. Kita terpaksa buat lencongan. Makna kita boleh mengira berapa tapak sehingga penghujung. Kita boleh buat balik berbentuk 90 darjah. Makna kita kira tapak dulu. Makna poin kita yang di hadapan sini. Ini poin kita. Makna kita di sini kita kira berapa tapak. Maknanya berapa tapak kita berjalan. Saya buat ini, ambil di sebelah kanan ya. Okey,
sampai di hujung sana. Di hujung sana kita membuat 90 darjah. Lepas tu kita masuk balik kira tapak yang kita mula dari sini tadi. Kita mulakan tapak dan kita tengok kompas. Dan yang merah tu, yang merah di sana hujung tu, kita anggap itu sebagai panduan kita, kedudukan kita, kita bermula tu. Okey, kita akan membuat berapa tapak sampai penghujung di sana. Kita membuat lencongan 90 darjah. Okey, kita dah membuat pergerakan perjalanan sebanyak 17 langkah dan saya buat lencongan 90 darjah. Itu kita tak kira tapak kaki. Yang paling penting kita bergerak di sini. Yang di sebelah sana kita buat 90 darjah, kita tak kira sehingga sampai penghujung di mana kawasan yang kita boleh bergerak. Okey, setelah kita membuat pergerakan 90 darjah, okey, kita mulakan balik. Kita buat langkah 17 langkah. Kita akan buat 17 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 17 langkah adalah di sini. 17 langkah dan yang tadi kita setting tadi 8 darjah. Kita teruskan perjalanan arah tujuan yang mana kita sudah tentukan. Yang merah tu kita anggap sebagai penanda kita bermula dari seberang sana dan di seberang sini yang merah tu sebagai penanda ataupun pokok besar ke atau apa-apa ke. Kita buat lencongan 90 darjah dan kiraan tapak kaki. Dan seterusnya kita ambil balik. Kita membuat pergerakan terus. Dan seterusnya. Macam itulah sebaliknya. Kalau di depan tu ada halangan, kita buat lencongan 90 darjah. Tapi contoh kalau sungai, kalau orang tu boleh berenang, tak ada masalah, dia tak payah buat lencongan. Tapi kalau kawasan paya kena. Paya memang teruk kalau dalam hutan. Atau di kawasan bangunan yang kekal, kita kena buat lencongan. Takkan kita nak naik bangunan tu tembus kat dinding tu. Tak boleh. Maknanya yang merah tu kita anggap sebagai penanda dari seberang sana untuk seberang sini. Arah tujuan kita mungkin di depan, tapi itu sebagai penanda. Saya bagi contoh sajalah. Ataupun bangunan, paya, dan kalau ada lagi di sana halangan, kita buat juga pergerakan lencongan macam ni. Ini salah satu kaedah dia. Ada banyak lagi kaedah dia lah. Tapi ini yang paling simple sekali. Okey. Selamat maju jaya.
Okey, alhamdulillah kita dah selesai belajar perkara paling asas, cara membuat lencongan menggunakan kompas. Kalau di peta pun hampir sama kaedah dia. Tapi ini kita untuk mencari pandu arah, membuat lencongan menggunakan kompas saja, bukan peta, menggunakan kompas. Tapi kita kena ingat bukan semudah teori ni. Secara praktikalnya kalau kita buat memang ada sikit rumit lah. Maknanya dia sukar sikit lah. Bukan di atas kertas memang senang, tapi di atas muka bumi sebenar memang susah sikit. Kalau tempat tu yang lapang mungkin senang, tapi kalau kawasan yang berhutan, bergunung ganang, dicampur dengan letih, dicampur dengan lapar dan sebagainya, kita mungkin hilang fokus. Tetapi inilah secara asasnya bagaimana membuat lencongan menggunakan kompas, pandu arah. Okey, assalamualaikum dan salam Horas. Selamat maju jaya.